is the distance between focal point until the pole of mirror. Tapi kadang-kadang macam, alamak, ayat penuh dia tak ingat lah. Ayat penuh tak ingat ni. Di equation pun tak ada juga. So, apa kita buat? Tapi ingat dia punya gambar rajah macam mana? So, awak lukis katakan. Awak lukis. Okay. Ini awak punya F. So, awak bila dalam fizik, bila lukis awak kena label. Yang panjang ni kita panggil sebagai principal axis. Okay. F ni apa? F tu adalah focal point. Yang ni apa ni? Ini adalah pole of mirror. Yang ni apa ni? Ini adalah focal length. Boleh, tak ada masalah. Boleh dapat markah juga. Ni SPM 2019 kot, 2018. Macam tu lebih kurang. Maknanya boleh awak buat dalam bentuk diagram. Jangan tinggalkan kosong. Ingat, kalau bentuk diagram, kena labelkan. Okay? Now, bila saya cakap macam ni, bukanlah bermaksud semua soalan awak boleh diagramkan. Janganlah macam tu. Ayat yang elok, jawapan yang elok adalah dalam bentuk ayat penuh. Itu yang pertama. Kalau tak ada idea langsung, daripada tinggal kosong, buatlah bentuk dalam bentuk equation. Tak ada idea langsung, katakan, alamak tak ingatlah nama dia, tapi boleh lukis. Lukis, tak ada masalah. Yang penting kena labelkan. Yang penting jangan tinggal kosong. Awak tinggal kosong je, memang confirm cakap memang selamat, memang tak ada markah langsung. Kalau lukis macam tadi tu, ada harapan, ada possibility untuk dapat markah. Okay? Itu cerita pasal remembering. Now, apa yang kita akan buat adalah tengok pada awak punya modul yang saya bagi tu. Tengok pada modul tu. This is Greek. Tengok pada modul yang saya bagi tu. Okay. Now, tengok soalan. Ini bahagian yang ada soalan ni, section A lah yang awak dah cover bagi tadi ni. Kita tengok yang soalan nombor 2 pula. Tengok soalan nombor 2. Okay, now. Table 2.1 shows the momentum of the bowling pin before and after a collision. 2A. What is the meaning of momentum? Okay, now. Bila dia bagi soalan macam ni, ini contohnya, ini adalah soalan esei katakan. Bila bagi soalan esei, awak akan jawab soalan esei pada kertas kajang yang diberikan. Bila kita jawab pada kertas kajang awak tak ada nombor soalan. Tak ada nombor soalan dan tak ada soalan. So, apa yang kita kena buat? Yang pertama, awak kena tulis nombor soalan dia. Katakanlah ni soalan nombor 2, question 2. Question 2 apa? Question 2A. Maknanya pemeriksa tahu awak nak jawab question 2A. What is the meaning of momentum? So, boleh tulis. Momentum is the product of mass and velocity. Boleh tulis. Okay, now. Dalam fizik, dalam maths, dalam sains, setiap perkataan tu membawa maksud yang tertentu. Macam contoh in this case, product. Product tu maksudnya apa? Product tu maksudnya adalah hasil darab, multiplication. Okay, multiplication. Apa lagi kita ada? Kita ada total. Total. Apa itu total? Total tu adalah summation, hasil tambah. Tolak macam mana pula? Tolak, dia punya term dia adalah difference. Difference ni maksudnya tolak, minus. Okay. Itu dia. Kadang-kadang student ni, dia dah dapat jawapan betul lah. Tapi dia kata macam, alamak, momentum is the product of mass and velocity. Macam tak lengkap lah. Macam tak lengkap benda ni. Padahal jawapan betul lah tu. So, ramai student biasanya akan tambah apa? Ikut suka hati dia. Dia akan tambah macam is the product of, alamak, dia tambah suka hati. Product of apa? Dia tambah product of rate of mass and velocity. Mass and velocity. Ni masalah. Kenapa masalah? Macam saya cakap tadi, setiap perkataan membawa maksud yang tersendiri. So when we talk about rate, rate tu biasanya dalam fizik apa dia? Rate tu maksudnya adalah 1/time. Dia kena bahagi dengan masa. Itu maksud rate. Itu cerita pendek dia. So jangan pandai-pandai nak tambah kita punya, apa nama tadi, perkataan yang tak sepatutnya. Boleh tak buat macam ni contohnya? Momentum is mass times velocity. Pun boleh juga, tak ada masalah. Benda yang sama sahaja. Benda yang sama sahaja. Boleh, tak ada masalah. Okay? Itu contoh untuk soalan remembering. Disebabkan masa kita pun agak suntuk sebenarnya. So setiap satu contoh soalan, jenis soalan saya akan bagi satu je lah. Kita akan buat satu je lah contoh soalan. Satu jenis soalan, kita akan buat satu contoh soalan. Okay. So itu cara untuk menjawab remembering. Ini contoh-contoh lain soalan remembering. What is the meaning of electric current?
dan sebagainya. Okey? Okey, kalau laju sangat tolong bagi tahu Okey, itu cerita pasal remembering, berkaitan dengan remembering. Okey, selesai yang nombor 1. Now, hati-hati. Beware. Bila kata remembering ni cara menjawab macam mudah je tapi kena hati-hati. Hati-hati apa? Yang pertama, spelling. Ejaan ni wajib kena betul. Contoh yang biasanya kita silap, apa dia? Contoh spelling-spelling yang biasa berpenyakit ni, bermasalah ni, contohnya nama pakcik ni contohnya. Bernoulli. Eja Bernoulli tu kena betul. Bernoulli. Bernoulli. Apa lagi contoh lain? Contoh lain adalah Fleming. Contoh lain adalah Fleming. F-L-E-M-I-N-G. Fleming. Kesilapan belajar apa dia? Dia je F-L-E-M-M-I-N-G. Salah lah. Memang tak boleh F-L-E-M-M-I-N-G. Saya tak tahu dalam apa skrin awak nampak tak saya punya contoh Bernoulli dengan Fleming ni. Saya harap nampak lah. Contoh lain. Contoh lain adalah Archimedes. Ni satu lagi payah ni. A-R-C-H-I-M-E-D-E-S. Awak salah eja nama orang, apa yang jadi adalah awak cakap, alamak, bunyi dia kan lebih kurang sama je. Betul, bunyi lebih kurang sama. Tapi kalau awak salah eja nama orang tu, maknanya we are talking about another person. Macam contoh F-L-E-M-I-N-G tak sama dengan F-L-E-M-M-I-N-G. So Fleming yang double M tu orang lain, tak kenal saya. So nama tu kena hati-hati. Kadang-kadang bukan nama je ni. Konsep ni pun ada dalam SPM, kadang-kadang dia strict. Contoh reflection. Student ramai, tak ada ramai, adalah. Ada yang eja reflection jadi reflection. F-R-E-F-L-A-C-T-I-O-N. Salah ejaan benda-benda macam ni, tak dapat markah. Itu saya kata tadi. Kita kalau boleh nak hilang markah dekat tempat yang confirm kita tak tahu. Kalau benda-benda yang setakat salah eja pun semua ni hilang markah, sayang, rugi. Okay? Ni satu lagi. Buoyancy. Ni ejaan buoyancy pun kena hati-hati lah. U-O-O-U. Dia silap macam tu lah, eja buoyancy. Nama konsep, nama orang pastikan kena betul. Itu masalah yang pertama, spelling. Yang kedua, keywords. Keywords ni kena ada. So when we are talking about current tadi, tanya, what is the meaning of electrical current? Electrical current is the rate of flow of charges. Maknanya kadar pengaliran charge. Ramai sangat nanti akan tulis, current tu apa? Flow of charge sahaja. So tak dapat markah. Sebab apa? Keyword dia tak ada. Rate of flow of charge. Perkataan rate tu kena ada sebab dia overtime. Nanti awak akan belajar apa radioactivity, cerita pasal boron. What is the function of a boron? Boron dalam kita punya nuclear reactor. So boron dia punya function is to absorb excess neutrons. Kalau setakat jawab to absorb neutrons, salah lah jawapan awak. Dia patutnya kena absorb excess neutrons. So keyword tu pun kena ada juga. Macam tadi contohnya momentum. Momentum kena ada perkataan product of mass and velocity. Tak boleh sekadar awak tulis mass and velocity sahaja. Mass and velocity sahaja memang tak dapat markah lah. Mass and velocity sahaja memang tak dapat markah. Dia mestilah kena product of mass and velocity. Okay. Next, yang seterusnya short forms. Tadi apa? Spelling. Yang kedua tadi keyword. Yang seterusnya adalah short forms. Jangan gunakan short forms. Jangan gunakan short form. Contohnya NO sebagai number. NO dot number. Tak boleh. Tak dapat markah. Tu cakap hilang markah kat tempat sepatutnya. Number NO salah. Kalau bahasa Melayu bilangan. Bilangan ramai tulis BIL. BIL titik. Pun tak dapat markah. Short form jangan digunakan. Ni. Temp ni. Yang benda temp ni. Tempe. Temperature, nak tulis temperature biar tulis penuh. Jangan buat short form dia tak nak. So kena ingat tiga tadi. Yang pertama adalah kita punya spelling, the second one is keyword, the third one is short form. Jangan dipakai short form tu. Okay. Ni. Hati-hati dengan benda-benda ni. Okay. So harapnya settle yang nombor 1, remembering. Secondly, we are going to talk about understanding. Soalan understanding. Apa itu soalan understanding? Soalan understanding ni biasa soalan 4 markah lah. Soalan yang ditanya macam mana, terangkan macam mana fenomena ini boleh berlaku dan sebagainya. So when we talk about understanding, ni macam mana cara menjawab understanding? So yang pertama adalah untuk jawab understanding, soalan essay. Ingat saya kata apa tadi? Soalan essay dalam fiziks. Yang pertama, do not write essay. Jangan tulis essay, jangan tulis essay, jangan tulis essay. Tolonglah jangan tulis essay. Habis kalau tak tulis essay nak buat apa? So,
Dah kata jangan tulis essay, nak jawab macam mana? Answer in point form. Answer in point form, answer in point form, answer in point form. Jangan buat essay, answer in point form. Lagi mudah awak nak tulis, lagi mudah pemeriksa nak baca. Ya. Next. So kita tahu nak jawab dalam bentuk point form, apa nak tulis? Yang kedua, explain step by step and be as specific as possible. Ini masalah. Masalah apa? Biasa masalah dekat pelajar-pelajar cemerlang lah, macam pelajar MRSM ni. Dia tahu dah, katalah proses tu perlu A, B, C, D, E. Ada 5 proses contohnya. You have to explain daripada A sampai ke E. Biasanya budak MRSM, bukan biasalah, ada budak MRSM yang kata, dia explain A, lepas tu D, lepas tu E. B dengan C tak ada. Dia tak tulis. Kenapa dia kata? Alah, B dengan C ni confirm pemeriksa tahu. Memang pemeriksa tu tahu. Sekarang ni pemeriksa tu cikgu fizik. Memang confirm dia tahu dah step daripada A sampai E tu. Sekarang ni you have to demonstrate that you understand. Bukan awak cakap, tak apalah tak tulislah pemeriksa tahu ni. No, jangan. You have to show, you have to demonstrate to the pemeriksa that you understand, that you know. Tulis kat situ. Explain step by step and be as specific as possible. Nanti kita akan tengok ni. Next. Bila awak tengah explain tu, tiba-tiba keluar macam contohnya, ada prinsipal yang terlibat dalam fenomena tu. State the principle. Tulis nama principle tu. Ataupun law, ataupun rule, ataupun konsep kalau ada. Contohnya macam cerita tadi, collision. Tiba-tiba awak cakap, okay, collision ni, kes apa ni? Collision ni berkaitan dengan momentum. Tulis, ada momentum. This involves momentum. Tulis perkataan momentum tu. When you state the principle, ataupun law, ataupun rule, ataupun konsep, saya kata tadi, jangan anggap pemeriksa tu cakap, alah tak apa, pemeriksa tu tahu. Memang confirm pemeriksa tu tahu. You have to demonstrate that you understand. Macam contoh awak cerita pasal momentum tadi. Next, apa awak kena buat? Yang seterusnya awak kena state the definition of the principle, ataupun law, ataupun rule, ataupun konsep yang awak pakai tadi. So awak cakap, the konsep involved is momentum. Selesai, satu. Pasal kena define. Keluar satu benda ni. Kena define. So what is momentum? Momentum is the product of mass and velocity. Awak kena bagi tahu benda tu. Okay. Nombor 5. State formula if any. Macam cerita pasal momentum. Dah cerita pasal momentum. Define momentum. Momentum is the product of mass and velocity. State formula if any. So tu lihat. Momentum is equal to m times v. Macam saya cakap tadi, yang pertama explain step by step. Secondly, kalau ada principle ke law ke whatever, tulis kat situ. Yang ketiga, bila awak define benda, awak keluarkan satu benda baru, you have to define the stuff that you just mentioned. And number 5, you have to state formula if any kalau ada. Okay. So sekarang ni kita tengok contoh. Kalau laju sangat tolong bagi tahu sebab saya tak boleh nak gauge awak ni laju sangat ke tak. Okay, now understanding. Contoh soalan ni. Kita ambil soalan mudah-mudah ni. Contoh soalan ni. Diagram 1.1 shows a taekwondo exponent smashing a wooden block using his hand. Explain how the wooden block is smashed by the taekwondo exponent. Jom kita buat sama-sama. Okay, now soalan isi macam saya cakap tadi. Alamak, soalan isi lah. So kalau soalan isi, jawapan mesti atas kertas kajang. Dan bila jawapan atas kertas kajang tak ada nombor soalan. So tulis nombor soalan. So yang pertama tulis nombor soalan. Contohnya dalam kes ni question 1. Question 1 apa? Question 1A. Jangan jawab dalam bentuk essay. Jawab dalam bentuk point. Jawab dalam bentuk point. So ceritanya sekarang ni, kalau dia ada banyak kaedah untuk nak jawab soalan-soalan yang 4 markah ni. Dia antara kaedah saya nak tunjuk sekarang ni adalah daripada ending cerita, kita akan tanya soalan. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sampailah kita puas hati. Contoh dalam gambar ni. Dalam gambar ni, contohnya, kayu tu pecah. So cerita, wooden block is smashed. Dalam bentuk point. So, wooden block is smashed. Is smashed. Itu ending dia. Okay, selesai. Kenapa wooden block tu smashed? Sebab kita kenakan daya kepada dia. Tulis kat situ. Force is exerted to the wooden block. Wooden block. Okey, selesai. Mana kayu tu pecah. Okey, kenapa kayu tu pecah? Sebab kita kenakan daya. Daya ada banyak jenis Kalau yang pecah-pecah macam ni, apa nama daya tu? So, kalau yang pecah-pecah macam ni, macam kenakan daya singkat macam tu, namanya adalah impulsive force.
So, tulis kat situ. Ada benda konsep baru namanya impulsive force. Force is impulsive force. Okay. Keluar satu benda baru, impulsive force. Bila keluar benda baru, impulsive force, what you need to do is you need to define impulsive force. So, tulis itu. Impulsive force is rate of change of momentum. Itu cerita dia. Okay, saya kata apa tadi? Explain step by step. Lepas tu apa dia? Kalau ada benda, konsep ke principle ke whatever, tulis. Kalau dah keluarkan principle ataupun konsep ataupun rule, define. Lepas tu apa dia? Kalau ada equation, keluarkan equation. Impulsive force is the rate of change of momentum. Rate tu apa? Rate tu over time. Rate of what? Rate of change of momentum. Change of momentum. Ataupun kita buat F is equal to rate of change of momentum, meaning momentum final minus initial momentum. Okay, next. Kalau benda tu pecah, maksudnya daya tu besar ke kecil? Mestilah daya tu besar. So, tulis kat situ. Impulsive force, nak pecahkan mesti berdaya besar, is high. Okay. Next. Macam mana cara nak besarkan impulsive force? To produce high impulsive force, ceritanya time of impact must be short. Ada benda cerita lagi dah? Tak ada. So kalau tak ada, selesai kat situ. Kalau ada, tambah lagi. Kalau ada, tambah lagi. Kalau ada, tambah lagi. Tak ada masalah. Dan dia tak ikut susunan. Kalau awak teringat, tambah aja. Contoh tak ikut susunan. Apa sebab tak ikut susunan? Contohnya, katakanlah perkataan ni awak terlupa tulis. Contoh ni contoh je lah. Awak terlupa tulis. Okay, now. Contoh awak terlupa tulis. Bila terlupa tulis, apa nak jadi? Cakap, alamak, lupa tulis nama force ni, impulsive force. So, apa nak buat? Tambah je kat bawah tu. Force is impulsive force. Tak ada masalah. Tulis je kat bawah tu, tak ada masalah. So, ini kelebihan kalau awak buat dalam bentuk point. Masalah apa kalau buat dalam bentuk essay? Bila buat dalam bentuk essay, ni jadi masalah dia. Bila dalam bentuk essay, awak akan buat essay, contohnya. Ayat. Lepas tu, alamak, ada benda tertinggal lah. Bila tertinggal, mula buat perangai pelik-pelik tu. Mula tambah atas ni. Tulis ni tu. Lepas tu cakap, alamak, ada tertinggal lagi. Mula tulis lagi atas ni. Tulis lagi. Lepas tu kalau ada tertinggal lagi, mulalah tulis macam tu lagi. Serabut kepala otak nak baca. So jangan dibuat macam tu. Buat dalam essay ada dapat markah ke tak? Cikgu awak confirm kena tanda. Cumanya takut, satu, awak punya cara menulis tu cikgu awak tak boleh baca. Yang kedua, takut tertinggal point yang awak tulis tu. Sebab macam terlalu panjang, terlalu padat sangat apa awak tulis. So, buat dalam bentuk point. Macam saya cakap tadi, contoh, sini adalah 4 markah. Bila 4 markah, cerita lain lah. Ni 4 markah. Bila 4 markah, minimum point yang kita kena ada adalah 4 point. So, bila buat dalam bentuk point, kita dapat kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita ada 7 point. Lebih daripada point yang dia nak. InsyaAllah selamatlah tu. Tapi kalau dia nak minta 4 point, tiba-tiba awak buat 3 je contohnya. Awak buat 3 je, tak cukup untuk dapatkan 4. Buat dalam bentuk point baru kita jelas. Okey, dia minta 4, kita bagi lebih daripada 4. Boleh, tak ada masalah bagi lebih. Sebab apa bagi lebih? Saya kata tadi, state your answer as specific as possible. Kenapa as specific as possible? Sebabnya kita tak tahu markah tu ada kat mana. So you have to answer the question as specific as possible. Disebabkan kita tak tahu markah tu ada kat mana. Okay, next. Nak buat bagi 4 point, dia nak minta 4 markah, kita bagi lebih daripada 4. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Masalah dia waktu bila? Masalah dia kalau jawapan awak contradict each other. Contoh. Tengok point ni. Point yang masa ni. Sekejap saya copy sekejap. Okay. Macam contoh, to produce high impulsive force,
The time of impact must be short. Awak pun confused cakap, alamak, short ke long Short ke long? Tak apalah. Cikgu kata boleh tambah aja jawapan. Tak ada masalah. So tambah je lah jawapan. Buat sebanyak mungkin contohnya. Awak tak tulis short, awak tulis your answer must be the produce high impulsive force, time of impact must be long contohnya. Apa yang jadi adalah ini kita panggil sebagai contradict. Your answer is contradict each other. Contradict each other. Bila kontra, apa yang jadi adalah walaupun satu betul dan satu salah, dua-dua tu disalahkan. Walaupun satu ni betul, satu ni salah, tapi sebab ada yang kontra, dua-dua tu disalahkan. Sebab apa? Dia anggap awak tak tahu dan mencuba nasib. In physics, you cannot try your luck. Tak boleh mencuba nasib. Ini bukan kasino. Ini adalah paper fizik. So awak kena buat paper ni. Cara menjawab dengan betul lah. Maksudnya tak boleh kontra. Jawapan tak boleh kontra. Banyak boleh, tak ada masalah. Jangan kontra. Jangan kontra. Okay? Okay. Next. Seterusnya. Cerita tentang understanding. Kalau laju sangat tolong bagi tahu ataupun bagi tahu kat cikgu awak untuk mesej saya. Sebab kadang saya tak perasan ni. Cakap seorang-seorang ni dia lain macam sikit, dia punya semangat dia. So kita pergi kepada understanding, selesai. Habis dah nombor 2. Okay. So nombor 3, application. Application. Now we are going to talk about application. So application terbahagi kepada 2. Yang pertama kita panggil sebagai qualitative. The second one is called quantitative. Kualitatif tu apa? Kuantitatif tu biasalah pengiraan lah yang kira-kira tu. So what is qualitative? Kualitatif ni cerita pendeknya prediction by using relevant physics concept. Tak semestinya awak memang bukan benda kira-kira lah. Benda yang kena apa? Kena lukis, benda yang kena extrapolate dan sebagainya. Okay now. Contoh. Contoh. Tengok dalam modul awak. Contohnya adalah soalan ini. Soalan ini, kualitatif. Diagram 1.1 shows a diode is connected to an AC power supply. 1.2 shows a diode connected to DC power supply. The time base for CRO is turned on. Sketch the waveform displayed on the screen of the CRO in diagram 1.1.1 and diagram 1.2.1 for each of the circuit below. 2 markah. Okay. So saya tak sure awak dah belajar belum elektronik, rasanya dah kot, harapnya kot. Tak tahu kalau belum ke tak tahu. Okay now. So cerita pendek dia macam ni. Kalau katakanlah kita ada AC power supply, alternating current, okay. Okay, alternating current satu pergi sini, and this is your bulb, and this is your AC tadi, sambung sini. Okay, fine. Okay. Lepas tu sini kita letak CRO. CRO tu apa? CRO tu basically macam voltmeter lah. Bolehlah anggap macam voltmeter lebih kurang. Tapi beza dia ada time base. Maknanya kita boleh tengok the variation of voltage versus time. So katakanlah bila ada circuit macam ni, katakanlah atas positif, bawah negatif. So what will happen is current will flow from positive to negative. Maknanya dalam kes ni akan flow clockwise. Half a cycle later, bawah pula positif, atas negatif. So apa yang akan jadi? Current akan flow anti-clockwise. Itu cerita pendek dia. So apa yang awak akan nampak pada CRO adalah, CRO awak macam ni contohnya. Ini CRO awak. Okay. So kita akan ada voltage lawan time. Voltage lawan time. So apa yang akan jadi? Katakanlah clockwise adalah positif. So awak akan dapat positif macam ni. Okay, clockwise tu positif. Dan awak akan ada half a cycle later dia akan jadi negatif. Dia akan kejap jadi positif, kejap jadi negatif, kejap positif, kejap negatif. Dan benda tu akan berterusan. Benda tu akan berterusan sampailah habis. Okey. Benda tu akan berterusan macam tu. Itu cerita kalau AC. Sekarang ni kita letak diode. Ni cerita diode. Apa maksud diode? Diode ni hanya membenarkan arus mengalir pada satu arah aja. Tengok arah direction dia. Direction kanan. Maknanya diode ni membenarkan arus mengalir pada arah kanan sahaja. So let's say kita ada positif, mula sini positif, sini negatif. So current will flow clockwise. Direction of current sama dengan direction of arrow ni tadi. So what will happen is the diode will make sure the current can flow through, tak ada masalah. Sekarang ni bila dia half a cycle later, apa yang akan jadi? Kanan akan jadi positif, kiri akan jadi negatif.
Dekat sini akan jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya current tak boleh flow. Kenapa current tak boleh flow? Sebabnya arah dia bertentangan dengan arah diode. Diode tak bagi jalan. So bila kanan positif, bila dia warna hijau ni pula turn untuk warna hijau ni, dia bergerak anti-clockwise, current tak boleh flow. So apa yang akan jadi dengan bentuk graf kita? Bentuk graf kita akan dapat macam ni. Bentuk graf kita akan dapat macam ni. Naik atas, kita buat ni sikit lah. Kita buat cantik sikit. So dia akan naik atas. Okay. Copy. Okay. Sini. Yep. Okay. Okay. Dia patutnya warna hijau kat bawah ni lah. Okay, patutnya warna hijau tu kat bawah tu. So saya buat jadi sekejap. Okay. Sepatutnya dia akan jadi macam tu. Okay, sepatutnya dia akan jadi tu. Okay dah. So apa yang jadi sekarang ni adalah bahagian warna merah tu dia bagi lalu. Anti-clockwise tadi, tapi bahagian warna hijau tak bagi lalu. So apa yang akan jadi? Apa yang akan jadi adalah bahagian warna hijau tu tak ada langsung dah. Ramai pelajar jawab macam ni. Nampak macam betul. Kita kata apa? Ya, sebab warna hijau tak ada, so tak ada current flow lah. So ramai pelajar jawab macam ni dan ramai tak dapat markah. Kenapa tak dapat markah? Sebab you have to show to your pemeriksa that you understand tak ada current flow. Bila tak ada current flow, you have to draw this. Negatif ni. Kosong ni. Line kosong tu kena lukis ni. Tak boleh tinggalkan kosong. Bila awak tinggalkan kosong, maknanya awak tak menjawab soalan dan awak tak dapat markah lah. Itu cerita pendek dia. Soalan berkaitan dengan application ni nampak macam mudah. Memang macam ni, soalan dia mudah je. Tapi cara jawab tu saya kata tadi, kalau boleh kita tak nak hilang di tempat yang tak sepatutnya. So bila kata kosong, buat kosong. Jangan awak nak tinggalkan macam tak ada jawapan je. Sebab kata, current kan tak ada. Current tak ada macam kosong lah. Tapi awak tak lukis apa-apa. Bila tak lukis, nampak macam tak ada jawapan. Okay, dalam kes ni, sini positif, sini negatif. Current boleh flow ke tak? Arah bertentangan dengan diode. So current tak boleh flow. So apa yang akan jadi adalah ramai pelajar dia tinggalkan kosong macam tu. Dia tak ada current flow. So bila tak ada current flow, you have to demonstrate to your pemeriksa that you understand there's no current flow. Macam ni cara dia? Awak ambil pen awak, katakan awak buat line macam ni. Tunjukkan pada pemeriksa awak yang awak faham tak ada current flow. Macam tu. Saya faham cikgu tak ada current flow. So tunjukkan macam ni. Itu cara jawab dia. Just because kadang-kadang benda tu kita kata tak ada current flow, tak payah lukis lah. No. You have to demonstrate how you know that there's no current flow. Kena bagi tahu. Kena tunjuk pada pemeriksa. Okey, ini soalan nombor 2 ni, soalan berkaitan dengan radioaktif. On diagram 2, sketch a graph to show the decay process of iodine 131. Bila kita kata decay process macam kita tahu, kalau tak pernah buat tu masalah dia kena buat. Kalau tak pernah buat, bila baca buku, dia akan nampak macam ni. Nampak macam biasa je. Bentuk graf dia bentuk macam ni. Bila awak lukis bentuk graf macam ni, salahlah jawapan awak. Awak cakap lah bentuk graf dia macam bentuk graf inversely proportional. Macam sama tapi berbeza. Kenapa berbeza? Yang pertama, bila graf half-life, graf awak bentuk lebih kurang sama. Dia akan jadi macam ni. Bezanya apa? Bezanya wajib start dengan certain value. Graf inversely proportional, dia akan pergi pada infinity. Dia tak akan cecah paksi Y. So apa yang akan jadi adalah awak kena lukis, kena start daripada initial value. Itu yang pertama. Yang kedua yang dia nak tengok adalah bila kata graf half-life, persamaan dengan graf inversely proportional adalah graf tu tak boleh cecah paksi X. Wajib sentuh paksi Y berbanding dengan ni. Persamaan dia apa? Tak boleh cecah paksi X. Yang kedua, markah kedua. Dia kata apa? Dia kata a radioactive sample contains 200 gram of iodine, undergoes a decay process. Half-life dia 8 hari. So you have to demonstrate. Apa yang faham dengan half-life 8 hari ni? Half-life 8 hari ni maksudnya adalah pada hari yang ke-8, value dia jadi separuh. Dia suruh sketch 100. Macam ni contohnya. So kena lukis sini kat sini. Value dia jadi separuh. Sebab tu namanya sketch. Bila sketch maksudnya tak perlu ikut scale. Maknanya awak just demonstrate that you understand. Yang pertama graf dia macam ni, okay fine, markah pertama.
Markah kedua, half-life. You have to demonstrate that you understand what is a half-life. Maknanya daripada dalam tempoh diberikan, dia punya bilangan dia akan jadi separuh. Okay. Setakat ni harapnya okey lagi lah kot. So saya check handphone saya sekejap. Cikgu awak ada mesej apa-apa ke? Laju sangat ke apa ke? Okey, tak ada Okey, saya teruskan. Okey. Okey, next. Itu contoh soalan untuk kualitatif. Next, kita nak tengok contoh soalan untuk kuantitatif. Ni kuantitatif ni masalah sikit ni. Kuantitatif. Kuantitatif ni soalan kira-kira lah. Jenis soalan ni kalau tengok kertas soalan tu memang rasa macam nak bakar kertas soalan tu, cakap apa hal kira-kira ni kan, ni fizik ke matematik. Tu kita akan tengok macam mana cara jawab dia. Soalan kira-kira ni. Kuantitatif. So how to answer? Nak jawab soalan kuantitatif, yang pertama awak kena tulis relevant formula. Mana formula dia? Formula dia ada page 2. Ada pada page 2 ni soalan formula ni. Ni formula. Dulu waktu KBSM formula tu bersepah. Dia bersepah. Dia walaupun ikut turutan lah dia punya susunan topik tu, tapi dia bersepah. So KSSM tahun lepas, formula tu saya dimaklumkan formula tu adalah dah mengikut turutan dah macam ni. So kalau tahun 2022 punya SPM dia bagi macam ni, rezeki awak lah. Dia dah susun dah siap-siap. Apa faedahnya awak tahu benda ni? Faedahnya adalah bila soalan tu soalan hit, contohnya, awak tak payahlah cari dia punya equation dekat chapter gravitation, tak jumpa. Soalan wave katakan, soalan light dan optics. Tiba-tiba awak cari equation tu keluar daripada soalan gravitation. Memang confirm salah lah tu. Itu yang pertama. Tentukan kat mana kedudukan equation awak. Yang kedua, benda kedua adalah dalam equation ni awak kena hafal atau kena biasakan, you have to familiarize with equation. Why? Because sometimes there are answers in the equation. Contoh ni. Kalau tanya awak apa itu momentum? Alamak, momentum adalah di equation dia punya definition di dalam equation kita. So boleh pakai benda tu, tak ada masalah. Yang pertama, tentukan dekat mana kedudukan equation. Yang kedua, equation tu kadang-kadang ada jawapan. Yang ketiga, benda penting berkaitan dengan equation. Ni makhluk ni. Makhluk ni. Yang pertama berkaitan dengan constant. Yang pertama main dengan G ni. Disebabkan awak ni adalah batch kedua untuk KSSM, apa yang jadi adalah banyak buku latihan kita akan pakai buku latihan KBSM. Where the value of G ataupun gravitational acceleration nilai dia sama dengan 10 meter per second. So untuk KSSM kita dah tukar, dia jadi 9.81. So kena hafal ke tak? Awak tengok je lah equation ni, tak ada masalah. Constant pada equation list. Kalau dia bagi 9.81, pakailah 9.81. Awak pakai 10 confirm salah. Dia bagi 9.8, awak pakailah 9.8. Jangan pandai-pandai berguna 9.81. Kalau dia pakai 9.8, pakai 9.8. Kalau bagi 9.81, pakai 9.81. Berdasarkan soalan awak. Contoh nilai G, 6.67 10 -11 Newton meter squared kilogram -2. Contohnya. So, cerita pendeknya, untuk constant ni, perlu hafal ke tak? Baguslah kalau boleh hafal. Tapi tak hafal pun tak apa, dia akan bagi. Banyak lagi benda lain awak nak kena hafal. Dan masalah bila hafal. Contohnya, untuk ada pernah keluar soalan, dia bagi H, 6, awak tahu H tu nilai 6.63. Tapi tiba-tiba awak bantai dekat soalan tu dia bagi nilai H awak sama dengan 6.6. Bila 6.6, awak pakai 6.63, jawapan awak lagi. So, awak kena guna constant yang dia bagi, bukan constant yang awak ingat. Bukan constant yang awak pun hafal, bukan constant yang awak faham. Guna constant yang dia bagi. Contoh ekstrim, katakanlah nilai G dia bagi 14 contohnya. Contoh, dia bagi nilai G adalah 14. Awak pakai nilai G 9.81 jadi salah lah. Sebab apa? Sebab kita kena gunakan nilai constant yang diberi pada soalan. Bukan nilai constant yang awak tahu. Okay? Guna nilai G yang ada pada soalan. Okay, now. Tulis formula. Kenapa tulis formula? Sebab kadang-kadang bila awak tak tulis formula, apa yang akan jadi adalah awak main tulis je dia punya nombor-nombor tu, kat situ berlakunya kesilapan. Careless mistake. Okay, next. Yang seterusnya. Page 2. Page 2 ni berkaitan dengan formula tadi tu lah. Okay, next. Plug in with correct values and unit. Wajib ada unit, wajib ada unit, wajib ada unit. Fizik kena ada unit, wajib kena sangat-sangat wajib, amat-amat kena ada unit. Kena ada unit. Awak masukkan correct values and unit,
units, apa yang akan jadi? Mungkin awak akan dapat 1 markah kat situ. Itu markah yang pertama. Next. Answer. Your final answer must be with the correct unit. Kena dengan unit yang betul. Unit yang betul, wajib unit yang betul. Macam mana dapatkan unit yang betul? Daripada jalan kerja tu kita buat unit ni. Baru kita tahu akhir sekali nanti keluar unit apa. Macam mana kalau unit salah? Unit salah, salah jawapan awak. Contoh, mak awak suruh pergi kedai, beli 2 kilogram gula. Awak bawa balik 2 lori gula katakan. 2 juga nilai dia. Tapi unit 1 tu kilogram yang mak awak minta. Ya awak balik 2 lori gula. Unit dia lori gula. 2 benda berbeza. So salah. Tak menjawab soalan. Tak mengikut arahan. Sama juga dengan fizik. Walaupun nombor tu betul, unit salah. Maknanya awak tengah cerita benda lain. Berapa mass benda objek ni? Mass dia patutnya jawapannya 5 kilogram. Awak dapat 5 meter. Apa faedah 5 meter dalam mass? Meter tu adalah untuk panjang. Contohnya. So kena jawapan dengan unit yang betul. Kalau tak tulis unit, betul ke salah? Tak tulis unit, salah. Dia wajib ada unit. Wajib ada unit. Kena ada unit yang betul. Ya. Okey, contoh. Kita terus pergi contoh. Okey, contoh soalan ni. Okey. Diagram 1.1 shows a moving car of mass 1000 kg, experiences an air friction of 2500 Newton. Find the acceleration of the car if the car has a thrust of 9000 Newton. Macam saya cakap tadi, soalan ni adalah soalan esei. Soalan esei tak jawab kata kajang. So tulis nombor soalan. Contoh dalam kes ni soalan 1. Soalan 1A lah katakan. Kalau perlu sketch. Kalau rasa confident nak sketch. So kita ada 1 daya ke depan, 1 daya ke belakang. Kalau ada lebih daripada 2 daya, kita bagi nama dekat dia ni. Mata berkening kat atas. Saya panggil dia F1. Saya panggil dia F2. F2 tu friction lah tadi. Friction sama dengan 2500 Newton. F1 is equal to 9000 Newton. 9000 Newton. Mass is equal to 1000 kilogram. Dia suruh cari acceleration. Okay, now. Equation apa yang ada force dengan acceleration ni? Newton's second law. So kita akan ada total force is equal to MA. Total force is equal to MA. So itu equation kita ada tadi. Saya cakap tadi, keluarkan equation dulu. Yang kedua, bila dah keluarkan equation, kita keluarkan benda yang kita nak cari. We want to find A. So keluarkan A dulu. A is equal to total force divided by mass. What is total force? Ini simbol untuk total ni. Macam saya cakap tadi, setiap term dalam fizik, dalam matematik, term tu spesifik dia punya maksud dia. So when we talk about total tu hasil tambah semua force yang ada. So what is total force? Total force sama dengan F1 plus F2. Awak buat F1 plus F2 jadi salah. Walaupun saya kata tadi total, lepas tu jadi salah. Kenapa salah? Sebab F2 is opposite direction of F1. So kalau opposite direction, kalau F1 awak define positif, opposite dia akan jadi negatif. Divided by mass. So what's the value for F1? F1 value dia adalah 9000 Newton plus negatif 2500 Newton. Divided by 1000 kilogram. So awak akan dapat 9000 tolak 29 dapat 6500 Newton divided by 1000 kilogram. Potong. So kita akan dapat 6.5 Newton per kilogram. Okay, now. Apa SI unit untuk acceleration? SI unit untuk acceleration adalah meter per second for every second. Meter per second squared lah biasa kita sebut kan. Meter per second. So sekarang ni yang kita dapat adalah Newton per kilogram. Adakah Newton per kilogram tu sama dengan meter per second per second? So cerita pendek dia, kalau sebelah kiri ni awak nak dapatkan SI unit, ada syarat. Syarat dia apa? Syarat dia pastikan sebelah kanan ni semuanya SI unit. Confirm belah kiri tu nanti SI unit. So kita check. Tengok yang bahagian atas. Force. Force dapat Newton. Newton tu SI unit ke? Yes, Newton is SI unit. So tak ada masalah. Tengok yang bawah pula. Mass. Oh, mass kilogram. Kilogram tu SI unit ke for mass? Yes. Kilogram is the SI unit for mass. So dapat Newton per kilogram. So bila dapat Newton per kilogram, kita check balik. Sama ke Newton per kilogram dengan meter per second ni?
So kita check balik. Newton. Kita nak check balik. Newton datang dari mana? Newton datang daripada Newton second law. Unit Newton tu datang daripada Newton second law. F is equal to MA. M. SI unit untuk M adalah kilogram. Acceleration. SI unit for acceleration is meter per second. Meter per second squared. Dan nama lain untuk kilogram meter per second, nama lain dia adalah Newton. Maksudnya, 1 kilogram meter per second sama dengan 1 Newton. Sama tu. Maknanya kalau kita pecahkan balik, apa kita akan dapat? Kita akan dapat 6.5 Newton. Newton tu apa tadi? Kilogram meter per second every second divided by kilogram. So apa kita dapat? Potong-potong, dapat balik MS-2 ni. Tu cerita pendek dia. Nak dapatkan SI unit belah kiri, syarat dia belah kanan mesti wajib SI unit, confirm belah kiri tu SI unit. Itu yang pertama. Yang seterusnya, jalan kerja awak kena sistematik, wajib sistematik. Apa maksud sistematik? Contohnya, kita nampak flow jalan kerja awak tu. Ini flow dia. Jangan kejap FMA kat sini, lepas tu jalan kerja kedua ke sini, jalan kerja ketiga sini, jalan kerja keempat sini, tiba-tiba jawapan akhir kat sini. Jangan macam tu. Lagi tak senonohnya, jawapan akhir kat sini contohnya, jalan kerja kat mana? Jalan kerja dekat kertas member awak. Apa faedah? Meniru konon contoh lah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Jalan kerja kena sistematik. Kena sistematik. Nampak flow dia ni. Kena sistematik. Nampak flow dia datang daripada mana, nak pergi ke mana. Mesti flow dia sistematik. Okay. Itu cerita berkaitan dengan apa nama tadi? Berkaitan dengan calculation ataupun kuantitatif. Untuk kuantitatif. Application kuantitatif. Okay, setakat ni ada apa masalah? Boleh lagi? Okay, kita anggap boleh. Okay. Next. Kalau laju sangat, tolong bagi tahu lah. Okay, danger. Danger pula. Tadi, apa tadi? Beware. Ini danger pula dah. Untuk kuantitatif. Apa masalah dia? Yang pertama, kontra. Macam mana kuantitatif ni mengira-ngira ni ada kontra pula? Tadi ialah kontra tadi tu. Time is shorter, time is longer, kontra lah. Bila kata kuantitatif, pengiraan, macam mana ada kontra ni? Kontra dia ada 3 tempat. Yang pertama, kontra pada working. Contradict pada working. Apa maksud contradict pada working? Contradict pada working maksudnya, awak buat 2 jalan kerja yang berbeza contohnya. Jalan kerja A, jalan kerja B untuk soalan yang sama. Dan jalan kerja tu, dua-dua jalan kerja tu, jalan kerja yang membawa kepada jawapan yang bertentangan. So, dua-dua salah, walaupun salah satu tu betul. Dia anggap awak tak tahu dan nak mencuba nasib. Yang kedua, kontra pada final answer. Kan? Somehow, ada juga jadi ni. Somehow, jalan kerja tu sama je. Tapi tiba-tiba jawapan akhir ada 2. Jawapan akhir tu ada 2, tak pasal-pasal. So, tak boleh juga. Itu kontra pada final answer. Yang ketiga, kontra pada unit. Contoh, katakanlah jawapan tadi kita dapat 6.5 meter per second, 6.5 meter per second squared. Betul lah tu. Tiba-tiba buat slash, contohnya, awak macam ni. 6.5 meter per second. Betul lah tu. Tiba-tiba buat slash Newton, contohnya. Tak pasal-pasal. Yang ni betul lah ni. Ini salah. So, dua-dua tu salah. Itu maksud kontra pada final unit. Final unit kontra dia. Okay, next. Kita akan pergi pada decimal points. Untuk calculation, for calculation, decimal point tu berapa? Minimum 2 decimal point. Kalau jawapan awak contohnya 6.1314 contohnya. So awak tak boleh buat 6.1 saja. Minimum 2. Mana minimum 2? 6.13. 2 decimal point. Next. Kesilapan biasa pada pelajar adalah jawapan akhir. Dia biasa kalau buat dalam bentuk pecahan ni. Buat equation apa semua, dapat bentuk pecahan. Jawapan akhir must never be in fraction. Tak boleh langsung jawapan dalam bentuk pecahan. Jawapan tak boleh langsung dalam bentuk pecahan. Jawapan must be in decimal points. So tak boleh dalam bentuk pecahan. Haram dalam bentuk pecahan. Buat dalam bentuk pecahan memang confirm salah jawapan awak. So tak boleh dalam bentuk pecahan. Okay. So inilah dia. Masalah untuk application kuantitatif. 3 benda ni.
kontra pada jalan kerja, kontra pada jawapan akhir, kontra pada unit. Decimal points, minimum 2 decimal points. And your final answer must never be in fraction. Mesti dalam bentuk decimal point. Okay. So saya tengok handphone jap, aku ada soalan. Okay, setakat ni tak ada apa-apa soalan lagi. Bagus. Next. Selesai cerita tentang kualitatif dengan kuantitatif. Next, kita nak pergi kepada analisis. Analisis. Okay, now analisis. Bunyi macam dahsyat analisis ni. Macam dahsyat analisis. Bunyi apa benda analisis ni? Analisis ni basically soalan compare je lah. Dia aka qualitative comparison. When we talk about qualitative comparison, maksudnya benda tu kena secara kualitatif. Awak tak boleh sebut nombor dia. Contoh, orang A berat dia adalah, mass dia adalah 60 kg. Person B, mass dia adalah 70 kg. Compare mass between A and B. So awak tak boleh jawab mass A 60, mass B 55 contohnya, tak boleh. Awak kena bagi tahu mass B is greater than mass A contohnya. Itu boleh. Itu qualitative comparison, bukan bagi balik nombor tu pada jawapan. Contoh. Ni benda ni. Makhluk ini. Kan, makhluk anak kucing ini. Anak kucing dah lah kecil. Lepas tu kita kecilkan lagi anak kucing. Kita nak compare dengan apa? We are going to compare the kitten with a cow. Lembu. Lembu yang super besar ni. What are we going to compare? Dia bagi maklumat. Semua maklumat dia bagi. Maklumat apa dia bagi? Mass of the kitten 0.5 kg. Mass of the lembu 500 kg. Apa lagi maklumat dia bagi? Volume of the kitten 0.002 meter cube. Volume of the lembu is 0.96 meter cube. Itu je. Soalan yang pertama. Compare the volume of the kitten and the cow. Kalau dapat soalan fizik macam ni kan senang kan? Kan best. Macam mana kita nak compare volume of the kitten and the cow? Kesilapan yang sudah buat dia kata apa? Volume of the kitten is 0.02 meter cube. Volume of the cow is 0.96 meter cube. Itu masalah besar. Sebab awak tulis balik value dia buat apa? So kita kena compare kualitatif. So kita akan cakap volume of the cat ataupun the kitten, volume of the kitten is smaller than the cow. Right, smaller than the cow. Itu je. Itu maksud qualitative comparison. Siapa yang besar, siapa yang kecil, siapa yang panjang, siapa yang pendek, siapa yang panas, siapa yang sejuk. Itu cerita pasal kualitatif. Bukan value tu yang kita nak. Next. Compare the mass of the kitten and the cow. So kita akan cakap the mass of the kitten is smaller compared to the mass of the cow. Dah selesai dah itu. Lagi soalan dia kata apa? Soalan lagi dia kata, based on your answer, relate volume and mass. So kita akan cakap apa? The greater ataupun the smaller the mass, the smaller the volume. Ataupun the smaller the volume, the smaller the mass. The greater the volume, the greater the mass. Itu sahaja. Boleh tak kalau kita nak jawab dalam bentuk macam apa graph? Directly proportional. Volume is directly proportional to mass. Directly proportional, inversely proportional, benda-benda tu biasa kita akan pakai kalau ada graph. Kalau tak ada graph, elakkan. Buat jawapan dalam bentuk hipotesis. The greater the volume, the greater the mass. The smaller the volume, the smaller the mass. Sebab kita tak tahu. Betul dia akan lagi besar mass, lagi besar volume. Tapi adakah dia directly proportional? Kita tak tahu. So kalau tak tahu, buat dalam ayat hipotesis sahaja. Okay. So kalau soalan keluar soalan gambar lembu tu senang lah. Tapi dia tak keluar gambar lembu. Dia keluar contohnya dalam bentuk ni. Ni lens. So lens keluarlah, lens ada dua. So bila ada dua compare ni maknanya soalan compare ni adalah soalan analisis ni. Contoh. Nampak gambar je ni, nampak macam payah tapi soalan ni yang patutnya tak boleh hilang markah. Kadang-kadang dia compare apa? Contoh compare yang pertama thickness between lens in diagram 5.1 dengan 5.2. So simple je. Diagram 5.1 is thinner compared to diagram 5.2. Yang kedua dia suruh compare katakanlah focal length. Compare focal length between diagram 5.1 dengan diagram 5.2. So diagram 5.1 is
longer compared to diagram 5.2. Itu je lah. Makna bagilah gambar apa pun, ceritanya dia suruh awak compare. Tak kisahlah gambar apa sekalipun. Contoh dia bagi gambar macam ni. Kalau dah belajar elektronik. Contoh gambar macam ni. Gambar macam ni contohnya dia bagi gambar transistor. Bila kata bagi gambar transistor ni, katakanlah dia tanya, nampak macam payah tapi simple je soalan dia. Katakanlah dia tanya, compare the value of IB, ini IB in diagram 10.1 dengan diagram 10.2. So jawapan dia, IB in diagram 10.1 is smaller compared to IB in diagram 10.2. Ini IC pula, disuruh compare. Compare the value of IC in diagram 10.1 dengan IC in diagram 10.2. So, the value of IC in diagram 10.1 is smaller compared to IC in diagram 10.2. Itu je. Itu je cerita dia. So, bagilah gambar apa sekalipun, soalan analisis ni memang confirm soalan yang tak boleh hilang markah. Biasa student memang tak ada masalah dengan faham soalan ni, nak jawab. Dia masalah bila tengah menjawab, jawapan student tu masalah. Dia kata apa? Contohnya, IB in diagram 10.1 is 1 times 10 to the power of minus 6 ampere. IB in diagram 10.2 is 2 times 10 to the power of minus 6 ampere. Salah lah. Sebab apa? Sebab awak cerita pasal value tu pula, tak pasal. Okay? Okay, now. Kita pergi pada contoh soalan. Contoh soalan adalah ini. Ni contoh soalan ni. Analisis section B. Macam kita cerita tadi, kita tengah cerita pasal essay. Bila essay dalam kertas soalan awak tak ada jawapan, tak ada nombor soalan. So tulis. Contoh katakanlah ni soalan nombor 1 contohnya. Diagram 1.1 shows a hot air balloon floating stationary in air during afternoon. 1.2 shows hot air balloon floating stationary in the air early morning. Okay, now. Soalan ni 5 markah. Bila kata 5 markah, sebelum awak keluarkan jawapan, tolong keluarkan 5 point untuk dapat 5 markah tu. Yang pertama, dia suruh buat apa? Yang pertama dia kata, compare the height of the balloon. Compare apa? Height of the balloon. Ini yang pertama. Pastikan keluar 5 dulu, baru awak tulis jawapan. Yang kedua, compare the density of air. Compare the density of air. Itu yang kedua. Yang ketiga, compare the temperature outside the balloon. Temperature of air outside the balloon. Ini yang ketiga. Yang keempat, relate the temperature of air with the density of air. Dia suruh relate. Relate apa? Temperature lawan dengan density of air. Ini yang keempat. Yang kelima, make a deduction on relationship between buoyant force and temperature. Kelima. Dah confirm dia nak 5, awak dapatkan 5, baru start tulis jawapan. Sebab apa? Sebab ramai bila saya menanda, bila minta 5 markah, ramai jawab 3, ramai jawab 4. Dia bukan tak kata jawab. Dia masalahnya careless. Benda-benda hilang markah kat tempat yang tak sepatutnya ni. Okay, now kita tengok nombor 1. Dia suruh compare apa? Height of the balloon. Okay, bila tulis pada soalan isi, awak tak boleh tulis 10.1 is greater than 10.2 katakan. Tak boleh. Sebab kertas kajang awak tak ada soalan. So kena tulis apa benda yang soalan tu tanya. Yang pertama kata height of the balloon. So tulislah height of the balloon in diagram apa tadi? 1.1 is lower than diagram 1.2. Selesai. Height. Yang kedua, density of air. Dia bagi tak density of air? Ada 1.083, 1.124. So, density of air. So, density of air in diagram 1.1. Kalau start dengan diagram 1.1, kita akan habiskan semua dengan diagram 1.1. Nanti saya akan tunjuk kenapa. Dia mudah untuk awak buat conclusion nanti. Density of air in diagram 1.1 is lower than diagram 1.2. Yang ketiga, temperature of air. Siapa lagi tinggi temperature? Alamak, dia bagi tak temperature? Dia tak bagi. Tapi dia bagi apa? Satu afternoon, satu morning. So, temperature morning lagi rendah lah. So, temperature
of air in diagram 1.1 is temperature tinggi, greater than diagram 1.2. Yang keempat, relate antara temperature dengan density of air. Temperature, density of air. Ini temperature tinggi, density rendah. Temperature rendah, density tinggi. So bila kata relate, nak buat ayat macam mana? Kita akan buat ayat dalam bentuk hypothesis tadi. The greater, dia suruh compare apa tadi? Temperature dengan density. Tengok sini. Sebab tu saya kata tadi ikut susunan. Bila ikut susunan, nak tengok temperature dengan density. 1.1 dengan 1.1, so apa jadi? Yang satu greater, satu lower. Tak payah fikir banyak dah. The greater the temperature, the lower the density of air. Yang keempat, relationship between buoyant force and temperature. So buoyant force, macam mana? Buoyant force tak nampak. Tapi kita tahu, kalau naik lagi tinggi, maknanya buoyant force dia lagi besar lah. Yang ni buoyant force dia kecil. So, cerita pasal antara buoyant force dengan temperature. Yang ni buoyant force kecil, temperature besar. Buoyant force besar, temperature kecil. So, kita akan tulis, the smaller the buoyant force, buoyant force dengan apa ni? Temperature. The greater the temperature. The temperature. Selesai. Itu cerita tentang compare. Soalan analisis. Okay? Okay. So, kita teruskan. Kita teruskan. So, kalau laju tolong bagi tahu. Sebabnya biasanya seminar ni saya bagi dalam masa 4 jam. So, bila kata 2 jam, lepas tu online pula tu, saya takut kalau terlalu laju. Terlalu laju nanti takut tak faham pula. So, kalau tak faham, tolong tanya. Okay, next. Kita dah habis cerita pasal analisis. Soalan compare. Soalan analisis, soalan yang tak sepatutnya awak salah lah. Cerita pendek dia. Yang seterusnya, kita nak tengok pada soalan evaluating. Evaluating ni soalan dia suruh awak buat satu keputusan and justify your choice. Contohnya kat depan awak ada 5 kotak tisu, awak nak pilih kotak tisu yang mana dan you have to justify kenapa awak ambil kotak tisu tu. Itu cerita pendek dah lah. Okay, now evaluating. Ingat saya kata tadi, yang first awal saya kata tadi, soalan 9, soalan 8, 9 dengan soalan 10. Sorry, soalan 9, 10 dengan soalan 11 tadi tu, nilai markah dia 20 soalan, 20 markah. Dan bila kata 20 markah, ada salah satu daripada sub soalan tu nilai markahnya adalah 10. Ini soalan yang bernilai 10 markah. Macam mana cara nak jawab soalan 10 markah ni? Cara nak jawab soalan esei 10 markah ni? Ini cerita dia. Macam mana nak buat introduction, macam mana nak buat 6 isi, macam mana kita nak buat penutup. Sudah ada penutup berapa ni? Esei. So macam mana cara dia? Soalan 10 markah ni. Yang pertama, soalan esei. Bila kata soalan esei dalam fizik, yang pertama, do not write essay. Jangan tulis essay. Jangan dibuat essay ni. Yang kedua, bila tak buat essay, nak buat macam mana 10 markah? Answer in table form. Kita jawab dalam bentuk table. Answer in table form. Nanti saya akan tunjuk macam mana table dia. Yang ketiga, jangan tulis essay. Jangan dibuat. Jangan dibuat. Yang keempat, jangan buat essay lagi. Jangan buat isi. Tu. Nombor 1, jangan buat isi. Nombor 2, buat dalam bentuk table. Nombor 3, jangan buat isi. Nombor 4, jangan buat isi. Apa beza antara nombor 1, 3, 4? Nombor 1 tu cadangan. Cadangan tu nasihat lah tu, tak ada tanda seru. Nombor 2 tu, kita kata amaran pertama lah. 1 tanda seru. Nombor 4 tu, itu kita panggil amaran terakhir tu. Ada 2 tanda seru. Jangan buat isi. Jawab dalam bentuk table. Okay, now. Contoh evaluating. Ini contoh soalan evaluating. Now, contoh soalan evaluating. Bila kata evaluating, bila kita cerita pasal evaluating, biasa dia akan suruh awak buat pilihan. Buat pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok soalan. Diagram 1.1 shows a truck uses a hydraulic system to unload sand from tipper.
Semua maklumat ada pada soalan. Awak tak faham tipe tu apa, tengok pada gambar rajah, itu tipe. Awak tak faham term bahasa Inggeris, tolong tengok yang bahasa Melayu dia, apa dia tulis. Awak tak faham juga bahasa Melayu dia, tolong angkat tangan tanya dengan pengawas peperiksaan, mungkin dia boleh bantu. Kalau tak sure, tolong tanya, jangan pandai-pandai. Sebab apa? Sebab pernah jadi untuk soalan SPM RSM, nak cerita pasal super tank. Super tanker. Bila kita cerita pasal super tanker and inertia, nak lawan dengan inertia, cerita pasal super tanker dengan inertia. Super tanker tu apa? Awak tak ada kat depan saya, so tak tahu respon awak apa kan. So super tanker ni, ada pelajar-pelajar dengan perkataan tank, so super tanker tu adalah kereta kebal yang besar. No, super tanker tu apa? Super tanker tu adalah kapal yang bawa minyak tu. Itu kita panggil sebagai super tanker, kapal besar tu, buat kargo besar tu. Itu kita panggil sebagai super tanker. So kalau nak cerita pasal kapal kargo yang bawa minyak dengan cerita pasal kereta kebal adalah dua benda yang sangat-sangat berbeza. So kalau tak sure, tolong tengok bahasa Melayu dia. Tak sure, tolong tanya pada pengawas peperiksaan. Jangan buat-buat pandai. Sebab takut salah. Yang kedua, Table 1 shows the characteristic of different hydraulic systems. Study the specifications of all 4 hydraulic systems. Okay, now. Dan pilih, buat pilihan lah mana satu lagi elok. Okay. Bila kata soalan ni ada macam ni, hydraulic system semua, confirm kita tahu ni cerita tentang Pascal. Bila cerita tentang Pascal, ini cerita pendek dia. Ni bila kita cerita tentang Pascal, ini cerita pendek dia. Okay, kalau saya laju sangat, tolong beritahu. Now, ceritanya adalah, saya nak kenakan daya dekat sini. F, nak kenakan daya kepada A. Apa kesannya? Kesannya dekat piston B tu, boleh mengangkat beban. Daya kecil untuk mengangkat beban yang besar. Itu yang pertama, cerita pasal Pascal. Ni recap sikit lah lebih kurang. Yang kedua, bila kita cerita tentang Pascal, dekat tempat kita kenakan daya tu, dia punya area dia kena kecil. Tempat yang kita nak angkat barang tu, area dia kena besar. Itu yang kedua. Yang pertama, cerita pasal Pascal, daya kecil untuk menghasilkan daya yang besar. Yang kedua, dekat tempat kita kenakan daya tu, area dia kena kecil berbanding dekat tempat yang kita nak angkat barang tadi tu. Dan tempat yang kita kenakan daya ni ada nama. Nama dia adalah master piston. Tempat kita kenakan daya tu ada nama. Namanya adalah master piston. Tempat yang dia buat kerja tu ada nama. Namanya adalah slave piston. Jangan tanya saya kenapa satu master, satu slave. Saya ni hanyalah cikgu fizik sahaja. Dia bagi nama, saya tulis saja. Satu namanya adalah master piston, tempat kita buat kerja, tempat kita bagi arahan. Satu lagi slave piston, tempat dia buat kerja. Slave piston. Okay, now. Macam mana cara nak buat soalan ni? Macam saya kata tadi, jangan buat esei. Yang kedua, kita nak buat dalam bentuk table. Sebelum awak jawab soalan ni, dalam bentuk table apa semua, kita buat pilihan siap-siap. Macam mana cara nak buat pilihan? Cara nak buat pilihan dia macam ni. Kalau dia banyak kaedah lah. Ada orang buat kaedah guna nombor. Nombor 1, 2, 3, whatever. Lepas tu kita tengok nombor siapa paling besar, nombor siapa paling kecil dan sebagainya lah. Yang saya nak tunjuk pada hari ini adalah kita panggil sebagai kaedah elimination. Kaedah elimination. Elimination ni kita buang benda yang confirm salah. Yang confirm kita tahu salah. Yang pertama, kita check pada cross-sectional area of master piston. Ingat saya kata tadi, master piston kena kecil. Bila cross-sectional area of master piston nak kecil, maksudnya apa? Tempat ada yang besar ni. Yang besar tu confirm kita tak nak dah. So kita buang. Selesai. Cross-sectional area for slave piston. Slave piston kita nak apa tadi? Slave piston kena besar. Untuk buat kerja tadi kena besar untuk hasilkan daya yang besar. So yang small tu kita buang. S tu pun kita buang juga. Material used for transmission pipe. Material used for transmission pipe. Antara iron dengan steel, mana satu yang kita akan pakai? Cerita pendeknya kita akan pilih steel. Sebab yang pertama, steel is stronger than iron. Yang kedua, steel tu adalah tahan karat. Low oxidation rate. So yang iron tu kita buang. So tinggal Q. So bila jadi macam tu, apa yang kita akan buat? Kita akan buat table. Kita pun buat table. Okay, table kita ada berapa kolom? Table kita ada 2 kolom. 3 kolom, sorry. Kalau saya prefer buat 3 kolom table. Buat 2 pun boleh juga, tapi takut berlaku kesilapan. Macam awak terlupa nak tulis dia punya aspek dia tu. So, nak selamat buat 3 teruslah. So, kita ada aspect, karakteristik, explanation.
Aspect, characteristic, and explanation. Aspect, characteristic, explanation. Okay. Aspek yang pertama. Awak kena tulis ayat penuh saya sebab masa dah suntuk ni, saya buat ayat pendek lah. Cross sectional area untuk sleeve piston, master piston. Cross sectional area untuk master piston. Cross sectional area untuk sleeve piston. Awak kena guna ayat penuh. Jangan buat simbol-simbol macam ni. Material for pipe. Yang seterusnya, boiling point. Okay. Cross sectional area untuk master tadi kita ada small, ada jawapan tadi. Small, big, steel dengan high. Kenapa nak small? Small supaya kita nak keluarkan, kita berikan daya yang kecil untuk menghasilkan pressure yang tinggi. So, small force to produce large pressure. Kenapa sleeve piston nak cross sectional area dia besar? Cerita pendek ni untuk menghasilkan daya yang besar. To produce large force. Large output force. Kenapa kita pakai steel? Kita pakai steel sebab apa tadi kita kata? Dia stronger. Kenapa pakai steel? Low rate of oxidation. Dia tak berkarat. Of oxidation. Susah nak berkarat. Boiling point. Kenapa nak high boiling point? So ceritanya bila kita cerita tentang Pascal's principle, ceritanya dalam ni mestilah dalam bentuk liquid. Bila dia dah boil, benda tu dalam bentuk gas. Kita tak nak sebab bila kata dalam bentuk gas, dia dah jadi gas, dia dah tak efficient dah sebab gas is very compressible. So cerita pendeknya kita ambil boiling point kita high. Kenapa high? To avoid the liquid from evaporating. Awak buat macam ni, berapa markah awak dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni adalah explanation untuk ni. So dia akan ambil salah satu, 7, 8. Baru 8. Dia 10 markah ni. Markah ke-9 apa dia? Markah ke-9 tu macam Pokemon tu. I choose you. Tapi dalam kes ni apa dia? I choose Q. I choose Q. Dapat markah ke-9. Markah ke-10 apa dia? Markah ke-10 reason awak, justification awak. Kenapa awak nak pilih yang tu? Because buat ayat penuh Yang pertama, cross sectional area for master piston is small. Buat ayat penuh. Cross sectional area untuk sleeve piston is large ataupun big dia tulis. Nombor 3, material is steel. Yang keempat, high boiling point. Okey, selesai. Itu cara untuk jawab soalan evaluating. 10 markah. So total dapat 10 markah. Tak payah buat dalam bentuk esei. Jangan buat dalam bentuk esei. Tak boleh buat dalam bentuk esei. Jangan dibuat. Okey, jangan buat dalam bentuk esei. Buat macam ni je. Senang dapat markah. Tak ada masalah. 10 markah. Okey, next. Yang seterusnya. Okey, itu evaluating. Evaluating. Okey, ada oops lah tadi. Tadi first beware, lepas tu danger, lepas tu yang ni ada oops. Apa benda oops dia pula ni? Apa benda oops dia ni? Contoh macam ni. Sorry. Okey, contoh macam ni. Cross sectional area for master piston small. Okey, fine, tak ada masalah. Cross sectional area for sleeve piston large, tak ada masalah. Ni steel, tak ada masalah. Masalah contohnya dalam soalan ni. Boiling point of hydraulic fluid. Tadi kita ada small, ada low dengan high je. Kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi low dengan high, dia bagi nilai. Bila bagi nilai, awak punya apa nama tadi? Awak punya benda yang awak nak, qualitative reasoning yang awak nak, karakteristik yang awak nak, bukanlah nilai tu. Kita nak quality dia. I don't want the 130 degrees Celsius. What I want is high boiling point. So jangan tulis nilai ni. So kita kena tulis high boiling point. Sebab apa jangan? Sebab contohnya kalau mak awak suruh awak pergi Tesco katakan, suruh beli bekas makanan, dia kata beli bekas makanan yang besar, beli bekas makanan yang tahan panas.
So pergi Tesco, awak senanglah pilih nak besar, nak tahan panas, selesai. Dia tak cakap beli bekas yang saiz dia adalah 220 cm3 dan juga boleh tahan temperature 317.125 degree Celsius. Apa masalah dengan benda tu? Too specific. Bila kata terlalu spesifik, awak tak boleh nak dapatkanlah benda tu. Sebab kita nak terlalu spesifik. Kalau katalah, bila kata terlalu spesifik tu, nothing more, nothing less. Mesti benda tu. So yang kita nak bukan nak value tu, kita nak quality dia. Dia tahan panas, dia besar. Itu cerita dia. Walaupun dia bagi nilai kat situ, jangan tulis nilai tu. So ceritanya betul yang ni tak dapat markah. Yang ni mungkin betul juga. Selesai. I choose liquid Q, dapat markah ke-9. Markah ke-10, tak payah cerita lah. Macam ni contohnya, small area for master betul, large area for slave system betul, still estimated for part betul, third highest boiling point. Jangan ceritalah walaupun dia third highest boiling point dalam pilihan yang awak ada, jangan ceritalah dia tu third highest boiling point. Ceritalah awak pilih dia sebab dia mempunyai high boiling point. Awak balik rumah bila ambil bekas makanan tadi, awak bagi kat mak awak. Kenapa pilih bekas makanan ni? Awak cakaplah bekas makanan ni besar. Lepas tu dia tahan panas. Awak tak cakap bekas makanan ni besar dan dia adalah ketiga paling tahan panas dalam semua yang ada kat situ. Memang kena pelangkong kat situ jugalah. Kan? Maknanya mak awak tak nak tahu pun dia berapa nombor berapa tahan panas. Yang penting nak tahu dia tahan panas. Awak tak payah bagi tahu dia tahan panas tu nombor berapa. Itu cerita pendek dia. Okey, selesai yang tu. Itu evaluating. Evaluating. Kalau saya laju sangat tolong bagi tahu Sekejap saya check kau ada soalan. Okey, tak ada soalan lagi. Bagus. Next, itu evaluating. Now, kita nak tengok soalan yang terakhir. Soalan creating. Ni pun sama penyakit juga ni. Soalan creating ni soalan 10 markah. Bila kata soalan 10 markah, macam mana cara nak buat dia? Soalan 10 markah sama macam evaluating tadi. Soalan essay 10 markah. Cara dia macam mana? Cara dia adalah yang pertama, do not write essay. 10 markah ni essay ni, do not write essay. Physics essay 10 markah, do not write essay. Jangan dibuat. Yang kedua, tak buat essay, nak buat apa? Answer in table form. Jawab dalam bentuk table. Yang ketiga, apa dia? Do not write essay. Do not write essay. Yang keempat, yang paling penting, yang keempat ni apa dia? Do not write essay. Jawab dalam hati pun tak apa lah. Jawab dalam hati pun tak apa. Do not write essay. Itu sama juga dengan evaluating. Jangan buat essay, answer in table form. Contoh. Ni. Diagram 5.4 shows a motorcycle. Okay, fine. By using appropriate physics concept, explain suitable modifications so that the motorcycle can be used to compete in Grand Prix at the Sepang Circuit. Motor beli sayur pergi masjid ni, pergi surau ni, dia suruh pergi kat Sepang Circuit bukan sekadar nak bawa sayur buat burger. Dia suruh compete, suruh bertanding. Macam mana cara dia? Your answer should include the following aspect. Yang pertama, cerita pasal frame of the motorcycle. Yang kedua, we are going to talk about shape of the motorcycle. Yang ketiga, safety features for wet condition. And lastly, the type of brake. Ada 4. Nak dapatkan 10 markah ni, macam mana cara dapat 10 markah ni? So, kita check balik. Cerita dia apa tadi? How to answer soalan ni, kita kata tadi, jangan buat dalam bentuk essay, buat dalam bentuk table. Macam mana table dia? Table dia macam ni. Sama je lebih kurang. Kita ada aspect, we have characteristics, we have explanation. 3 tu. So, mana datang aspect ni? Aspect datang kat mana? Aspect datang daripada ni, benda yang dia bagi ni. Ni, ada 4 tu. Itu aspect. So, kalau lah 4 aspect, katakanlah 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4. 4. Lepas tu karakteristik awak bagi something. Awak kena ingat, dalam soalan creating, dia tak ada pilihan. Dia tak ada markah ke-9 dan markah ke-10. Semua markah awak adalah berdasarkan table awak ni. So, apa yang akan jadi sekarang? Apa yang jadi adalah aspek yang dia bagi ni ada 4 je. So, kita tengok sikit. So, aspek dia ada 4. Untuk dapatkan full mark, awak kena bagi 5 aspek. Apa benda nak letak aspek yang ke-10 ni? Yang ke-5 ni? Sebelum awak letak aspek yang pelik-pelik lain, contohnya warna baju, contohnya tarikh lahir, contohnya saiz kasut dan sebagainya, contoh benda-benda mengarut yang tu. Sebelum keluarkan benda mengarut tu, apa kita kena buat? Awak cek balik aspek yang dia bagi ni.
kadang-kadang benda yang dibagi tu, aspek dibagi tu boleh discuss lebih daripada satu point. Contoh, dalam kes ni saya nak ambil apa Contohnya dalam kes ni saya ambil frame of motorcycle. So saya ada 2 argument for frame of motorcycle. So tak ada masalah. Itu aspek. Sebelum ambil aspek lain yang pelik-pelik tu, ambil aspek yang dibagi. Kadang-kadang kita boleh cerita lebih daripada satu sekali. Next. Karakteristik. Nak cerita pasal karakteristik. So when we talk about karakteristik awak mestilah apa? Mestilah cerita pasal kualitatif. No numerical values. Apa maksud no numerical values? Maksudnya bila kata frame of motorcycle, kita nak ringan je. Jangan cakap mass dia mestilah 20 kg, terlalu spesifik. Kita nak dia ringan. So contoh, frame of motorcycle, kita nak low density. We want it to be low density, nak low density. Shape of motorcycle, agak-agak apa? Kita nak aerodynamic ke aerofoil? Ini masalah agak penyakit kat ni kalau pelajar-pelajar ni. Bukan kata pelajar, saya pun kadang tersalah tulis. Otak fikir lain, tulis benda lain. Aerodynamic ke aerofoil? Jawablah mati, saya tak dengar pun. Jauh tahu ni. So ceritanya shape of motorcycle ni kita nak dia dalam bentuk aerodynamic, bukan aerofoil. Apa beza antara aerodynamic dengan aerofoil ni? Aerodynamic ceritanya to reduce air resistance. Aerofoil ceritanya adalah untuk to provide lift force macam dalam sayap kapal terbang tu. So untuk motosikal, motor tu akan bergerak laju. Kita tak nak lagi laju dia bergerak, dia akan naik ke atas, tak nak macam tu. Kita nak lagi laju dia bergerak, dia akan lagi rendah rintangan angin dia tu. Bukan lagi laju boleh terbang. Ini bukan cerita motor terbang, ini cerita motosikal. Motor lumba. Ada soalan, dia tanya pasal, ada soalan ni siapa tadi? Nazmi, nak tanya soalan essay, column explanation boleh ulang jawapan tak? Kalau boleh ulang berapa kali? Terima kasih. Nanti saya akan cerita. Okay, now. Nanti kita akan tengok benda tu. So, dalam kes ni, shape of motorcycle, saya nak aerodynamic. Bagus Nazmi tanya soalan yang tu. Yang seterusnya, safety features in wet conditions. Dia cerita dia adalah, contohnya, dia nak bawa dalam jalan basah. Bila kata jalan basah, apa kita nak? Tayar tu mestilah ada bunga tayar. Bukan botak. Jadi bila kata ada bunga tayar apa dah bahasa Inggeris dia? Thread. Perkataan groove tu kadang-kadang tak terkeluar. So bila tak terkeluar, apa kita kena buat? Kita buat je dalam bahasa Melayu tadi. Jangan risau. Tulis dalam bahasa Melayu, bunga tayar. Ada bunga tayar. Jangan tinggal kosong. Awak tinggal kosong, confirm tak dapat jawapan. Tak dapat markah. So, has more grooves. Type of brake. Dalam fizik SPM, 2 je type of brake. Kita ada disc, kita ada drum. Kita ada disc, kita ada drum. Biasanya kita akan ambil disc sebab disc ni is more efficient in stopping the vehicle. So, type of brake kita akan pakai disc. Okay, frame of motorcycle. Macam mana frame of motorcycle? Cerita apa lagi frame of motorcycle ni? Kita nak motor ni, katakanlah kalau terlanggar motor lain, tak adalah hancur terus. Kita nak dia masih kukuh lagi. So, frame of motorcycle saya nak apa? Saya nak strong. Nampak? Simple je. Explanation saya. So, untuk explanation saya, kita akan pakai explanation, kita akan pakai KISS principle. KISS principle jangan salah faham. KISS tu, nama principle tu KISS. Nak macam mana? What is KISS? KISS principle, kalau awak Google dekat dalam, awak Google, KISS principle ni, dia punya nama panjang ni, keep it short, stupid. Keep it short, stupid, dia kata tu. Nak macam mana? Dia, nama benda tu macam tu. Keep it short, stupid. Namanya kita nak pastikan kita punya explanation tu simple, short. Tapi untuk sekolah ni kita censored sikit lah. Tak adalah keep it short, stupid. Kita kata keep it short and simple. KISS principle. Keep it short and simple. Maknanya explanation awak tak perlulah panjang berjela-jela. Kalau dah panjang berjela-jela sampai 2-3 paragraf tu, confirm salah lah tu. Tukarlah jawapan lain. Contoh, low density. Kenapa kita nak low density? Low density kita nak sebab dia ringan. So lighter. Itu je lah. Easy to maneuver, senang untuk digerakkan. Tak ada masalah. Aerodynamic to reduce air friction. Kita nak reduce air friction. Aerodynamic. Has more grooves. Kenapa has more grooves? More grip. So nak tadi apa? More grip, itu je lah. Type of brake. Kenapa kita nak pakai disc?
Kita nak pakai this sebab it can be stopped faster atau it can be stopped immediately. It is more efficient to stopping the vehicle. Frame of motorcycle, we want it to be strong. Kenapa kita nak strong? Not easy to break. Itu cerita dia. Selesai. Dapat 10 markah. Tak payah buat AC. Tak payah buat panjang-panjang, tak payah. Jadi 10 markah. Selesai. Itu soalan creating 10 markah. Ni cerita dia. Jangan buat AC. Now, soalan. Soalan. Frequently asked questions. Yang pertama, can I write more characteristics than required? Boleh tak saya tulis karakteristik tu lebih? Ataupun explanation tu lebih? Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Ya ke? Nanti kita akan tengok. Ni soalan Nazmi tadi. What if I have the same explanation for different characteristics? Kita jawab soalan yang pertama dulu. Can I write more characteristics than required? Yes. Buat je banyak-banyak, tak ada masalah. Yang penting jangan contradict answer awak tu. If your answer contradicts, memang confirm salah jawapan tu, dua-dua tu. Yang betul salah, yang salah pun salah. Dia anggap awak mencuba nasib dan awak tak tahu. Ini bukan kasino, ini exam fizik. Nombor 2, what if I have the same explanation for different characteristic? So ceritanya adalah bila kita ada lebih daripada satu yang sama, yang pertama, try to add ataupun rephrase answers as much as possible, tak ada masalah. Nak guna ayat yang sama pun boleh juga, tak ada masalah. Yang kedua, try to add other relevant explanation. Kalau awak macam tak confident kan, rasa macam alamak, ni jawapan sama ni, tak apa tulis lah yang sama ni. Lepas tu tambah je yang lain, tak ada masalah, tambah je jawapan lain. Yang penting jawapan awak jangan kontra. Okay, now, untuk soalan Nazmi tadi macam mana kalau dia punya apa tadi? Jawapan dia sama, dia punya explanation dia. Boleh, tak ada masalah. Contoh bila sama, apa yang akan jadi adalah jawapan ataupun explanation awak tak boleh dikongsi. Contoh saya bagi contoh, harap faham lah kot. Kita ada aspect, karakteristik, explanation. Saya bagi simbol. Aspek 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aspek. Karakteristik dia A, B, C, D, E. Itu contoh je lah. Saya tak nak guna ayat panjang, contoh je. Explanation contoh lah. Explanation untuk A ni, explanation ni J. Contoh tadi apa? Low density, sebab dia lighter. Contoh. Explanation untuk B, explanation untuk B, K. Explanation untuk C, explanation untuk CL. Explanation untuk D, explanation untuk D ni, J pun boleh pakai juga, contohnya. Untuk D ni, explanation D, J pun boleh pakai juga. So, apa kita nak buat? Caranya, awak tulis JJ, tak ada masalah. Explanation E, JKL, explanation E adalah M, contohnya. Okay, now. Ada pilihan jawapan yang sama ni. Kalau awak yakin A dengan D ni boleh pakai J, cara dia, awak kena tulis dua-dua. Kenapa dua-dua? Sebab jawapan tak boleh kongsi. Apa maksud jawapan tak boleh kongsi? Maksudnya, kalau A ni dah melekat dengan J sini, J sini tak boleh pergi untuk D ni. Tak boleh. Jadi apa kena buat? Awak tulis je lah jawapan 1D tu. Tak ada masalah. Okay, cakap tadi alamak. Tapi macam tak sedap lah buat macam tu. So kalau rasa tak yakin, rasa tak confident ataupun rasa macam tak selamat, awak tambah lagi J, pasal apa lagi? Jawapan untuk D. M, N, P, contohnya. Maknanya awak tambah je lah jawapan awak tu. Yang penting jangan kontra. Boleh tak buat jawapan sama? Boleh. Sebab kadang-kadang memang jawapan dia sama. Memang jawapan dia sama kadang-kadang. Contoh cerita pasal high resistance. Kenapa pilih thinner wire? Because it is high resistance. Kenapa pilih longer wire? Because it is high resistance. Maknanya boleh jawapan yang sama. Cumanya kalau jawapan sama, kalau awak yakin jawapan sama, kena ulang jawapan tu. Sebab apa? Sebab jawapan tu tak boleh dikongsi untuk dua karakteristik. Kalau tak sure, awak tambahlah jawapan lain. Tak ada masalah. Yang penting jangan kontra. Contoh, kata kalau kita cerita pasal E tadi. E tadi adalah sabunya, contohnya. E tadi jawapannya M. E ni melekat dengan M. Pasal cakap, alamak, untuk D tu kita nak tambah lain lah. D tu saya nak tambah jadi L. Ada reason L. Siapa buat? Awak tambah je kat bawah ni. L, N, O, P contohnya. Tak ada masalah. Sebabnya, yang ni boleh pergi sini, yang ni boleh pergi sini, yang ni boleh pergi sini, tak ada masalah. Yang ni boleh pergi sini boleh. Maknanya tak ikut susunan. Tak ikut susunan dia punya explanation ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. So tulislah sebanyak mungkin, yang penting jangan kontra. Jangan kontra.
Kalau dia minta 5, kalau bagi saya jangan tulis 5 je lah. Macam contoh karakteristik tu tak kacau lah. Explanation tu jangan tulis 5 lah. Tulislah sebanyak mungkin. Sebab kita tak tahu markah tu ada kat mana. Kalau rasa macam jawapan ni macam sama, tulis jawapan yang sama tu sekalipun. Tulis, tak ada masalah. Yang penting jangan kontra, jangan tinggal kosong. Okay? So harapnya menjawab soalan apa nama tadi, soalan Nazmi tadi. Okay. Now, itu cerita pasal creating. Dah pukul 12.29. 10 minit lagi. Timing ni cantik kan ni? Okay, tripping hazard. Tadi question, tadi macam-macam tadi. Sekarang tripping hazard. Untuk soalan fizik paper 2, ini benda ni penting. Do not use question keyword as answer. Ni kadang ramai hilang makan benda-benda macam ni ya. Contohnya apa? Soalan ni bla 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 to make the boat move faster on water. Soalan creating. So dia buat jawapan macam ni. Okay, engine of boat aspect dia. Characteristic high powered engine. Explanation to make the boat move faster. Dia faham konsep dia tu. Tapi hilang markah. Kenapa hilang markah? Sebab dia tulis balik soalan pada jawapan. So apa yang akan jadi adalah untuk high power engine dapat markah. Untuk to make the boat move faster tak dapat markah. So macam mana kalau nak selamat? Nak selamat awak tambah aja lagi point kat bawah ni. Tambah. Tak ada masalah. Dalam kes ni, kalau yang ni salah, yang ni betul, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tak contradict. Contradict tu macam mana? Contohnya, to make the boat easy to accelerate contohnya. Contoh tadi jawapan dia, easy to accelerate. Bawah ni, harder to accelerate. Yang ni satu betul, satu salah yang tak dapat markah. Sebab apa? Sebab dia kontra. Yang ni salah tapi dia tak kontra kat siapa-siapa. Sebab apa salah? Salah sebab awak tulis balik soalan. Bukan salah sebab kontra. So tulis balik apa nama tadi, tulislah sebanyak mungkin dia punya explanation tadi tu. Okay. Next. Do's and don'ts. Ni do's and don'ts. Benda yang jangan dibuat dalam exam. Ni kita nak tengok sikit. Benda yang students selalu buat ni. Students answer example. Yang pertama, careless mistake. Ni. Okay, careless mistake. Yang pertama. Ni. Contoh. P is equal to IV. Dia suruh cari I. P is equal to IV. So, apa yang awak buat? Macam saya cakap tadi, kalau P is equal to IV, awak nak cari I. Tolong keluarkan dulu I is equal to P over V. Sebab apa benda ni boleh mengurangkan kesilapan. Macam yang student ni buat. So, apa yang student ni buat adalah, dia buat P sama dengan 1200, P ni 1200, V ni 240. Sepatutnya I is equal to P over V. P over V adalah 1200 bahagi dengan 240. Apa yang student ni buat adalah I is equal to 240 bahagi 1200 terbalik. Ini careless mistake. Ini biasa dalam exam, biasa berjadi benda ni. Sebab tu saya cadangkan awak buat macam ni dulu. Supaya awak masukkan satu-satu. Untuk mengurangkan kesilapan. So kat sini dapat markah ke tak? Tak dapat markah. Jalan kerja betul. Dapat 1 markah. Jangan tinggal kosong. Yang kedua, numerical issues, comparison. Saya kata apa tadi? Kalau compare value. Bukan compare value, compare kualitatif. Kualitatif tu apa contohnya? Contoh macam ni. Ni dalam kes ni. Ini contoh-contoh student yang tahu jawapan ni. Maknanya, kita tahu saat kat compare. Ni bukan susah pun. Tapi tengok cara jawab dia. Step down transformer in diagram 6.1 has output voltage of 19 volt. Diagram 6.2, 6 volt. Salah. Walaupun mustahil lah tak tahu 90 volt is greater than 6 volt. Mustahil tak tahu benda tu. Tapi sebab salah cara tulis, tak dapat markah. Once awak salah kat sini, tu masalah dia. Once awak salah kat sini, semua soalan macam ni awak akan jawab macam tu. Tu masalah dia. Diagram 6.1 ada 190 turn. Diagram 6.2 ada 60 turn. Dah hilang 2 markah dah. Soalan jenis macam ni ada 2 kali. Pertama pada section A, kedua pada section B. So awak hilang markah berapa markah ni? Dia akan hilang biasanya 3 markah. 3 markah satu soalan, 3 markah hilang kat section A. Lepas tu pergi section B kan, hilang 3 markah lagi, hilang 6 markah macam tu je. Bukan sebab awak tak tahu, sebab teknik tu salah. Ingat saya kata apa tadi? Aim kita hari ni 2. Yang pertama, to feel that it is not impossible to get A+. Yang kedua, untuk tidak hilang markah di tempat yang tak sepatutnya. Nak hilang markah, pastikan hilang markah tempat yang confirm awak tak tahu jawapan. Itu baru puas hati. Ini tahu jawapan ni. Tapi sebab salah tulis, hilang markah macam tu. Ingat 15 markah je boleh hilang untuk dapatkan A+. Bukan banyak, sikit dia. AC. Soalan AC, part AC saya kata apa tadi? Do not write AC, do not write AC, do not write AC. Tapi kalau tulis AC dapat markah tak cikgu? Dapat.
pemeriksa awak kena tanda. Masalahnya apa? Masalahnya contoh macam ni, contoh. Awak tulis essay macam ni, masalahnya apa? Dia pemeriksa akan cuba bagi markah. In case kalau dah macam ni lah bendanya, contohnya, takut nanti tertinggal poin awak. Macam dah buat essay, tertinggal poin untuk dapat markah tu. Contohnya, ni contoh lah. Sini-sini dapat markah. Lepas tu, sini-sini dapat markah contohnya. Tiba-tiba kat sini dia tertinggal. Terlepas pandang. Dia bukan sengaja terlepas pandang. Sebab terlalu banyak sangat teks terlepas pandang. Awak je pemeriksa tu manusia juga. Takut terlepas pandang. So, ceritanya mudahkan pemeriksa awak untuk baca. Takut terlepas pandang. Dia bukan ada dendam dengan awak pun, dia tak kenal pun paper yang dia tanda tu. Takut terlepas pandang. In case terlepas pandang. Cikgu pemeriksa tu akan buat yang terbaik. Tapi rugilah kalau awak tak dapat markah sebab careless mistake pada pemeriksa tu. So, mudahkan pemeriksa tu untuk bagi markah ke awak. Sama juga dengan kes ni. Next. Ni bukan essay saja. Ini essay dan handwriting issue. Tengok ni. Macam gitu jadinya. So, bila jadi macam ni, dah lah essay. Lepas tu handwriting pula tu. Ni. So, janganlah menyusahkan pemeriksa awak nak baca. Satu lagi, pemeriksa awak ni bukan muda-muda. Ada juga yang macam saya, ada juga yang macam dah nak pencen. So, macam sakit mata nak baca benda ni. Nak kena kecilkan mata nak baca. Aduh, janganlah. Jangan. So, ceritanya, kalau adalah antara awak ni yang parents awak, kawan awak, cikgu awak pernah tegur, dia kata tulisan tu perbaiki. So, tolong perbaiki tulisan. Kita tak minta cantik pun. Cantik tu kadang-kadang cantik tapi tak boleh baca pun tak guna juga. Kadang cantik ni, tulisan cantik ni kadang-kadang dia yang tulisan gulung-gulung tu. Tulisan gulung saya tak buat. Cursive tu, tulisan yang gulung-gulung tu. So bila kata tulisan gulung-gulung tu cantik tapi tak boleh baca pun tak guna juga. So tulisan pastikan legible, boleh dibaca. Contoh kalau awak tulis makan, tulis elok-elok makan, bulat-bulat macam tu. So senang nak dibaca. Senang nak dibaca. Next. Ni beza antara essay dengan table. Ini essay, ini table. Essay tadi, ini table. Ni. Essay, table. So antara dua ni, yang mana lebih mudah untuk dibuat? Table lagi mudah untuk dibuat. Yang bawah ni lagi mudah untuk awak tulis. Antara dua ni, mana satu pemeriksa lagi mudah nak baca? Yang bawah ni lagi mudah nak baca. Antara dua ni, mana satu lagi mudah untuk awak nak dapat markah? Nombor 2 ni mudah untuk awak dapat markah. So antara dua ni, mana satu jangan dibuat? Jangan dibuat macam kat atas ni. Jangan dibuat essay macam tu. Buat dalam bentuk table sahaja. Buat dalam bentuk table sahaja. Okay, kita ada soalan nombor 2. Kalau soalan calculation 2 markah, jalan kira salah tapi jawapan betul. Dapat 2 markah ke 1 markah untuk jawapan? Dia akan dapat jawapan markah pada jawapan lah. Dia tak ada, kalau jawapan betul dapat 2 markah, tak ada. Ada jawapan akhir itu betul, 1 markah pada jawapan akhir. Jalan kerja tak dapat markah. Jalan kerja markah lain, jawapan akhir markah lain. Jalan kerja markah lain, jawapan akhir markah lain. Dia tak ada macam jawapan je betul, tiba contoh 2 markah. Tiba-tiba ada jawapan sahaja. Unit betul atau jawapan betul, bagi full mark. Tak ada. Jawapan tu 1 markah. Jawapan akhir tu 1 markah sahaja. Okay, next. Essay, table. Macam saya cakap tadi, table, saya buat apa kolom tadi? 3. Nak buat 2 kolom boleh tak? Boleh, tapi pastikan awak bagi tahu awak tengah cerita pasal apa. Sebab apa? Pernah jadi macam ni. Ni. Macam dia kata, aspek, karakteristik, explanation. Karakteristik tebal, explanation tak mudah patah. Karakteristik dia tebal, tinggi, bawah-bawah. Benda ni. Tebal, tinggi, bawah-bawah. Benda ni. So pemeriksa awak tak tahu. Awak tak boleh expect, tak boleh assume. Jangan assume yang pemeriksa tahu apa awak tengah tulis. Especially bahagian essay. Sebab tu saya buat dalam 3 kolom. Bila 3 kolom, awak kena tulis kat sebelah sini. Apa benda yang tebal ni? Sini aspek kita. Walaupun aspek tu tak ada markah, tapi aspek tu lah nak guide awak tengah tulis apa. Contohnya ini cerita pasal ketebalan pipe. Pipe. Kedudukan pipe. Contohnya. Maknanya bagi tahu aspek. Orang tengah cerita apa ni? Ketebalan pipe. Ketebalan pipe kena tebal. Macam tu. Kena tulis. Kalau awak nak buat 2 kolom saja boleh. Awak kena buat ketebalan pipe. Ketebalan pipe adalah tebal. Tulis macam tu. Tak boleh tiba-tiba tebal, tinggi, bawah-bawah. Tak boleh lah. Benda macam ni, saya kata, awak ada idea tapi apa jadi ni? Salah. 4 markah hilang macam tu je.
Awak faham, awak tahu apa jawapan dia tapi hilang markah. So rugi sangat-sangat. Rugi. Nak hilang markah saya kata tadi, hilang markah dekat tempat yang confirm kita tak tahu jawapan, baru berbaloi. Ni tahu jawapan ni tapi salah tulis. So tak boleh nak tolong. Benda tak boleh nak tolong. Next, essay. Saya kata apa tadi? Jangan tinggal tempat kosong. Ni masalah penyakit yang pelajar biasa buat ni. Dia tinggalkan tempat kosong dengan harapan macam dia kata, nanti saya akan kembali kepada soalan ini. Memang tak akan kembali, jangan risau. Sebab apa? Awak ada 11 soalan topik yang berbeza. Awak pergi soalan yang seterusnya, soalan nombor 3, lepas tu pergi soalan nombor 4, awak lupa dah soalan nombor 3 tadi. So, apa jadi adalah, bila ada tempat awak tak sure jawapan, tulis sama ada bahasa Melayu, ataupun tulis equation macam saya cakap tadi, ataupun lukis. Jangan tinggal kosong. Bila awak teringat balik nak repair balik. At least awak dah ada jawapan. Kalau awak dah hantar, awak terlupa katakan. Sebab mungkin jawapan yang awak isi tu dapat markah. Bila awak tinggal tempat kosong, dia jadi macam ni. Sound wave is a type of, contoh mungkin pelajar ni lupa, alamak apa, membujur bahasa Inggeris apa dah tak ingat membujur. So kalau tak ingat, tulis je lah, membujur. Awak tulis itu membujur, dapat markah. Kalau awak teringat, membujur tu longitudinal, awak patah balik kat soalan tu, awak kata longitudinal. Tapi kalau awak terlupa, perkataan membujur tu dah ada kat situ dah. Kalau boleh dapat markah, boleh dapat markah. Kalau salah tak dapat markah lah, tapi kemungkinan dapat markah tu ada. Awak tinggal kosong, confirm tak dapat markah. Okay, last. Language. Saya kata apa tadi? Language sama ada BM ataupun English dalam tulisan Rumi sahaja. Kau jangan nak pandai-pandai buat bahasa Inggeris tapi tulisan Jawi apa faedah Macam contoh macam ni. Contoh macam tu. Saya tak tahu jawapan tu betul ke salah. So kalau bagi macam tu, saya tak boleh baca. So saya tak boleh lah nak bagi markah. Bukan tanggungjawab saya nak kena translate apa benda awak tulis tu. Tapi daripada tinggal kosong, baik tulis macam tu. Sebab kadang-kadang mungkin student ni belajar dalam Mandarin. Mungkin jawapan tu betul, saya tak tahu. Dia belajar dalam Mandarin, dia tak ingat bahasa Inggeris apa, tak ingat bahasa Melayu apa, dia tulis dalam Mandarin. Mungkin yang menanda tu mungkin faham Mandarin contohnya. Mungkin dia boleh bagi betul kalau betul jawapan ni. Tapi kalau macam orang biasa macam saya, ni memang salah lah sebab saya tak faham. Tapi kebarangkalian dapat markah tu lebih tinggi daripada kalau awak tinggal kosong. Tinggal kosong confirm tak dapat markah. Kalau rasa-rasa nak tulis bahasa Melayu, tulis bahasa Melayu dulu. Sebab kalau teringat balik bahasa Inggeris dia, okey, patah balik baru kita tulis balik bahasa Inggeris dia. At least kalau awak terlupa, jawapan tu ada dah diisi. Kalau ada rezeki awak dapat markah, dapatlah markah. Tinggal kosong, confirm tak dapat markah. Okey. Itu antara benda-benda perkara-perkara yang student selalu buatlah dalam exam. Itu cerita dia. So hari ni kita dah cover daripada bahagian remembering secara ringkas lah ni. Daripada remembering soalan 1 markah, pada understanding soalan 4 markah, application, analysis, evaluating dan juga creating. Okay. Dia dah bila keluar balik macam ni dah habis ni. Kira dah selesai lah ni. Thank you and all the best. And MRSM Tower and complete and go beyond, insyaAllah physics A+ semua. Okay. So sekarang ni apa saya nak minta tolong kepada awak. Okay. Ada 2 benda. Yang pertama, saya nak awak pergi pada link yang pertama tu untuk isi feedback form. Tolong isikan feedback form tu sebab tulislah apa-apa pun cakap saya ajar laju sangat ke, saya cakap tak clear ke, untuk improvement untuk masa-masa akan datang. Yang kedua, Telegram group tu tolong masuklah dalam Telegram group tu. So insyaAllah saya akan masukkan nota-nota kita pada hari ini dalam Telegram group tu. Dan juga maklumat-maklumat yang tambahan lah kalau saya ada untuk saya masukkan dalam Telegram group tu terus. Maknanya kalau ada pembetulan kat nota saya ke ataupun ada apa-apa announcement ke, Mara ada buat program apa-apa ke, so dalam group tu saya bagi tahu terus lah. Dan yang seterusnya, sekadar iklan juga, sekarang ni Mara ada buat program Jom Score A+ tu, so silalah masuk untuk program tu. Dengan program tu lah kita dapat nak dapat peluang untuk tengok macam mana cikgu-cikgu lain punya pengajaran. Bukan senang nak tengok cikgu typing contohnya mengajar, cikgu Pekala Cepa mengajar dan sebagainya. Tak perlu masuk matap-matap tu. Mara bagi free je, tunjuk macam mana cikgu-cikgu tu share dia punya knowledge dan tinggal awak nak join ataupun tak je. Okay. So itu sahaja. Jadi saya minta maaf kalau apa yang saya cakap ni ada tersalah cakap ataupun terkasar bahasa. Dan kalau apa yang saya cakap hari ni bertentangan dengan apa yang cikgu awak cakap, tolong dengar apa yang cikgu awak cakap lah. Sebab kadang-kadang, yalah bila kita cakap secara seminar dalam one off ni, takut ada benda yang saya tersilap cakap.
So dengar apa cikgu awak cakap lah, kalau apa yang saya cakap hari ni bertentangan dengan apa cikgu awak cakap. Jadi itulah dia, terima kasih banyak-banyak kerana bertahan selama 2 jam untuk slot saya, 2 jam pagi tadi, 4 jam hari ni, bukan calon-calon orang ni. Ini tanda-tanda nak dapat A+ semua ni. So itu sahaja, jadi saya kembalikan floor ni kepada Cikgu Adam. InsyaAllah, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Hafiz atas perkongsian yang sangat bermanfaat lah. Dikira jadi diharap agar pelajar-pelajar Emerson TMT ni akan lebih bersemangat dan dapat A lah, A+ dalam setiap peperiksaan. Jadi itu sahajalah. Terima kasih Cikgu Hafiz. Terima kasih. Dia orang ni nambah sikit. Okay, bye. Okay, terima kasih. Saya live dulu Saya leave dulu Saya tengok gambar. Boleh. Okay. 1, 2, 3. Okay, thank you Cikgu. Okay, terima kasih.